So untuk introduction tu adalah pengenalan apa yang you tahu tentang soil shear strength. Okay, you boleh highlight perkataan shear and then you boleh juga highlight perkataan strength. Okay, sebelum kita masuk apakah dia soil shear strength, saya terangkan dulu dalam civil engineering apa yang you belajar selama 3 tahun ke 4 tahun ke 5 tahun adalah you belajar tentang material. So kita ada pelbagai material kan, contohnya ada kayu, ada steel, ada konkrit and then ada tanah. Okay, whatever you spend masa buat diploma civil engineering ni lah adalah nak tahu pasal material tu dan berapakah dia kekuatan material tu supaya you boleh tahu limit kekuatan material tu untuk you gunakan analisis sebelum you design. Okay, saya nak you all dapatlah benda ni whatever you spend hours masa dalam diploma ni adalah sebenarnya kita belajar nak mengenal material dan kita nak tahu limit material tu supaya kita boleh buat structure, kita punya structure tu tak fail lah. Okay, sama juga dengan soil shear strength Okay, soil shear strength ni kita kena gariskan perkataan shear sebab shear ni merujuk kepada bahasa Melayu adalah licin. Okay, saya bagi ilustrasi sikit. Okay, contohnya you ada kayu kan, contoh ni adalah kayu. And then kayu ni katakanlah you cuba patahkan macam tu kan. And then at one point bila you bagi force, kayu ni akan patah. Okay, and then kayu ni dia punya kekuatan adalah bila you letak compression, kalau lebih daripada nilai stress yang akan dikenakan kepada kayu tu akan patah. Okay, let's imagine kalau benda ni adalah steel pula. Okay, steel dia punya resistance bukan kepada tekanan resistance untuk steel adalah bila you tarik, so steel ni akan jadi sangat kuat kalau you bagi force tarikan ataupun tensile. So at one point kalau you punya tarikan tu terlalu kuat dan steel ni tak mampu lagi nak menampung you punya tarikan tu, dia akan fail juga. In this point kita panggilkan dia sebagai tensile force. Okay, berbalik kepada soil. Okay, soil ni memang betul-betul soil saya ambil daripada makmal, you buat uji kaji kat makmal and then lepas buat uji kaji kita masuk dalam oven, kita keringkan. Inilah bentuk soil yang kita selepas makmal, you buat uji kaji kat makmal and then lepas buat uji kaji kita masuk dalam oven, kita keringkan. Inilah bentuk soil yang kita dapat selepas testing. Yang ni bentuk bulatan. So untuk soil walaupun kita bagi tekanan dia force macam dari atas ni kan, tapi dia punya bentuk kegagalan dia bukan kegagalan dalam bentuk tensile ataupun compression. Dia punya kegagalan tu adalah kegagalan shear ataupun ricihan. Okay, itu adalah first thing yang you kena tahu pasal shear strength lah. Okay, which is kalau saya boleh illustrate. Okay, bila kat makmal katalah this is the block of soil yang you ada kat makmal and then kita cuba simulate keadaan luar, kita letak force dekat atas dan pada masa yang sama akan ada lateral earth kat sini. So whatever lama-lama you bagi tekanan tu dia akan fail macam ni lah. So bila slide macam ni, okay, itulah nama dia failure dari segi shear. Okay, itu first thing lah you nak tahu pasal soil shear strength. Kita tengok pula dekat slide apa yang diterangkan dalam slide maklumat pasal soil shear strength. Okay, yang ni you boleh highlight lah perkataan shear strength is a term used in soil mechanics to describe the magnitude of the shear stress that soil can sustain. Okay, you can highlight that words. Okay, maksudnya apa pun tekanan yang you kenakan ke atas soil tu sendiri sebab dia antara partikel dia melekat, so dia akan menentang tekanan yang dikenakan kat dia. So resistance ni lah yang kita namakan dia sebagai shear strength, soil shear strength. And in terms of the shear resistance of soil is the result of friction and interlocking of particle and possibly cementation or bonding at particle contacts. Okay, kalau saya boleh illustrate benda ni, imagine this is, katalah kita ambil sampel ni dekat site. Okay, you pergi jalan-jalan. Okay, you jalan keluar, you ambil tanah and then you ambil tanah, you masukkan dalam bekas macam ni lah. Okay, yang ni macam soil tadi saya tunjuk soil asal. Okay, and then sebenarnya dalam soil ni kita pun tahu belajar three phase diagram hari tu kan. Dalam soil ni ada
solid particle, dan pada masa sama dia ada void kan. Then to illustrate that one, okay, saya ambil lah guli ni adalah you punya soil solid, dan you akan nampak dekat dalam soil solid ni pun ada ruang-ruang kosong udara tu kan. Ruang-ruang udara ni kita panggil dia sebagai void. Dan ruang udara ni sama ada dia boleh diisi oleh air ataupun dia boleh isi oleh udara. So dalam statement slide tadi dia ada sebut soil shear strength adalah resistant antara partikel. So saya try illustrate let's say this is soil solid. Okay, dia dalam container dia memang dalam mass of solid dia adalah soil particle yang akan berinteraksi antara satu sama lain. So the moment kita tak bagi dia stress, dia relax macam tu lah. After you bagi loading dekat you punya soil ni, dia akan ada friction kat situ. Kalau guli ni represent you punya soil solid, dia akan ada friction. Selagi dia boleh menentang daya yang dikenakan atas dia, dia akan maintain lah. Tapi once dia dah tak boleh menentang daya tu, dia akan berlaku ricihan lah. So that maximum resistance yang this soil particle boleh retain, itu yang kita namakan dia sebagai soil shear strength. Okay, hopefully you boleh dapat lah apa gambaran tentang soil shear strength, sebabnya lepas ni discussion lebih kepada technical. Maksudnya kita akan discuss macam mana nak calculate, dan kita nak discuss berbagai bentuk case lah untuk you punya shear strength. Okay, kita teruskan dengan presentation. Okay, kalau tak nampak slide yang saya terangkan, boleh maklumkan sementara tu saya apa yang saya present ni Okay, sekejap Okay, saya nak present slide. Siapa yang dah ada slide tu boleh rujuk lah dekat chapter 3 punya slide. Okay, dalam kita punya, semalam saya dah bagi dekat WhatsApp. Yang kedua, guidance untuk you all faham pasal soil shear strength ni adalah ada 3 terms yang berbeza. Okay, somebody boleh type dekat ruangan chat. Okay, first yang you perlu tahu adalah total stress. Okay, yang kedua adalah pore water pressure, dan yang ketiga adalah effective stress. Okay, somebody, can you write kataan total stress dekat ruangan chat? Dan saya akan proceed lah untuk illustrate apa yang dimaksudkan sebagai total stress. Okay, thank you Afiq Haris. Okay, sama ada you tengok slide ataupun saya akan illustrate gunakan video. Okay, total stress bermaksud, macam tadi saya dah tunjuk contoh bila kita ambil sampel dekat site. Ni yang you ambil. You ada sampel, guli-guli ni tu adalah soil solid, dan antara guli-guli ni ada ruangan kosong, which is sama ada dia akan dipenuhi oleh udara ataupun air. Bila you ambil soil sample macam ni adalah dalam keadaan kering. Tapi bila you buat construction, majority you gali, you buat excavation untuk buat foundation katakan. Tak semestinya kawasan foundation tu kering. So sometimes kawasan foundation tu dah
dipenuhi oleh air sebabkan kita ada groundwater table yang boleh naik kan. So groundwater kat kawasan tu you punya soil tu dah dimasuki oleh air. So untuk illustrate that one, okay, this is bila ada air, so you punya soil sample tu akan ada guli dan juga air lah. Okay, untuk memahamkan apakah total stress, okay, let's say bila you buat testing nanti, okay, of course kita tahu nanti bila kita jadi engineer kita akan construct something and then you akan construct, let's say this is your house, you akan construct dekat atas you punya soil. And pada waktu ni you akan nampak soil you adalah guli dan juga air. So bila kita sebut sebagai total stress analysis, okay, yang kita masukkan, okay, katakan rumah ni saya dah tukar dia jadi load, so you letak load kat atas ni. Okay, load ni akan kita transfer ke dalam soil dan pada waktu total stress apa yang kita kira adalah load yang akan diterima oleh you punya guli ataupun you punya solid dan apa yang diterima oleh air ni lah. Itu adalah total stress. Okay, whatever dalam keadaan dia ada guli ataupun ada soil solid dengan air, kita akan kira dua-dua lah dengan bermaksud total stress adalah nilai stress yang kita ambil untuk soil solid campur dengan pore water pressure. Okay, which is water dan juga udara. Itu adalah total stress. Okay, untuk pore water pressure juga, pore water pressure pula apa yang you kena faham ialah disebabkan, okay, contohnya tadi ni kan, dalam you punya soil sample tu ada solid which is your soil dan dalam void tu telah dipenuhi oleh air, some portion adalah air, some portion adalah udara. So bila kita letak loading kat sini, okay, force akan dikenakan kepada soil, soil akan menentang balik force ni. Sama juga dengan you punya pore water pressure, dia akan menentang juga force yang dikenakan ke atas dia. Okay, untuk kawasan void, kita panggil dia sebagai pore water pressure dan nilai pore water pressure yang akan menentang load ni, itu kita namakan dia sebagai pore water pressure lah. So itu first you kena tahu pasal total stress, second you kena tahu pasal pore water pressure dan last sekali kita kena tahu pasal effective stress. So effective stress adalah keadaan di mana okay, masa total stress ni you ada soil solid dengan air dan juga udara kan. Untuk effective stress, bila you buat analisa tentang effective stress, kita bayangkan air dengan udara tu telah habis semua. Maksudnya you punya soil tu dah drain keluar. So this is the effective stress analysis, bermaksud kita akan menganalisa berapa nilai stres yang akan dikenakan kalau seluruh benda ni adalah soil sahaja. So you letak load nanti and then whatever daya yang menentang load ni adalah disebabkan oleh soil particle sahaja tanpa ada pore water pressure lah. Maksudnya kita kena excludekan pore water pressure punya force. Okay, itu 3 benda yang you kena tahu dulu. Iaitu first adalah total stress, second ialah pore water pressure dan yang ketiga adalah effective stress analysis. Okay, and then selepas kita tahu benda-benda ni, next adalah bila you buat testing dekat makmal, kita akan buat testing kat makmal. Saya rasa the best way untuk illustrate soil shear strength ialah macam you belajar solid hari tu lah. At one point you akan lukis Mohs circle, daripada Mohs circle tu nanti you akan lukis garisan untuk dapatkan nilai you punya strength. Okay, the same thing, tinggal lagi dekat soil kita ada 2 testing, which is number 1 ialah kita panggil dia sebagai shear board test, number 2 kita panggil dia sebagai triaxial test. Tapi both of these tests at the end of the day dia akan bagi you punya graph macam ni lah. Okey, tak apa, kita akan belajar benda ni berperingkat dan kalau perlu saya ulang-ulang saya akan ulang lah untuk kita faham betul-betul benda ni. Okey, nanti second part daripada lecture ni kita akan calculate untuk data shear box dan selepas you analisa shear box tu kita akan dapat lebih kurang graf ni lah yang you akan dapat. Okey, yang saya sebelum kita buat benda ni kita perkenalkan dulu graf ni. Okay, you ada paksi Y yang ni. Paksi Y ni kita akan sentiasa memberi unit tau ni, which is this is the value of shear.
Okay, and then you ada paksi Y. Dan paksi Y ni adalah sigma ataupun stress yang kita panggil dia sebagai normal stress lah. Okay, kalau shear tu adalah shear stress, kalau sigma ni normal stress. And then daripada data, you akan dapat this linear relationship, okay, garisan linear ni. And then dia akan memotong paksi Y. Okay, sama ada dia potong paksi Y ataupun dia tak potong paksi Y, dia boleh dua-dua keadaan lah, tapi kita akan tengok satu-satu. Okay, selepas lukis yang ni, yang kita namakan dia sebagai shear strength parameter adalah dua benda ni yang you nak cari. Satu adalah nilai phi, yang ni kita panggil dia sebagai friction, dan satu lagi adalah nilai C yang kita panggil dia sebagai cohesion. Okay, friction macam mana kita nak faham friction? Friction tadi macam guli yang saya tunjuk tadi kan, 2 biji guli, and then antara guli tu kita bayangkan dia adalah solid. Memang solid pun kalau kita tengok dalam microscopic condition, ataupun kalau you boleh bayangkan sand ataupun gravel macam guli lah kan, dia bulat-bulat macam tu. So the moment dia berinteraksi antara dua solid, dia akan ada friction. Itu kita namakan dia sebagai friction lah. Itu benda yang you kena faham. Phi tu kita represent sebagai friction. Okay, cohesion ni lebih kepada sol jenis clay dan juga silt. Cohesion ni kalau bahasa Melayu dia sebut kejelekitan. And then kejelekitan ni lebih refer kepada clay lah, antara clay particle dengan clay particle yang lain. Dia ada kejelekitan ni, ada cohesion, dan disebabkan oleh cohesion ni dia akan beri kekuatan lah kepada you punya sol. Okay, macam mana nak dapatkan nilai ni dekat graf? Okay, nanti bila you dah lukis graf, you cari kecerunan ni. So this one adalah phi. Okay, kecerunan ni you akan gunakan jangka sudut lah untuk kira. Whatever you get from you punya jangka sudut tu, okay, that will be your phi value. Katalah you dapat 10 degree ke ataupun 15 degree ke ataupun 30 degree ke, whatever you get from your graph. And then whatever yang memotong paksi Y ni, ni adalah nilai quotient yang you baca daripada bawah ke tempat yang dia cross tu lah. And then nilai cohesion dia dalam unit stress, which is kilonewton per m squared. Untuk nilai phi ni dia dalam degree lah sudut. Okay, tu yang you kena tahu pasal graphical presentation of shear strength parameter. So selepas ni kalau diorang tanya apakah dia shear strength parameter untuk soil, you boleh jawab lah immediately. Shear strength parameter of soil is phi and also C. And then of course at this point dia akan minta you all out explain what is phi, which is friction angle. Explain what is cohesion. You can explain lah what is cohesion. Okay, and of course secara matematiknya kita boleh nampak bila ada graf ni, kalau you refer balik ke matematik, dia adalah simple je. You ada paksi Y, you ada paksi X, and then you ada linear relationship kan. So dalam matematik you boleh apply balik lah equation Y is equal to mx plus C. So sebab itulah engineering student kena belajar matematik sebab whatever relationship yang kita dapat melalui testing kita buat kat makmal, kita nak tengok what will be mathematical model untuk represent relationship yang kita dapat. So okay, daripada mathematical model ni kita cuba terjemahkan dalam engineering punya konsep. So at the end daripada graph yang you dapat tadi tu, okay, sebab kita tahu ni adalah shear punya axis, yang ni adalah stress punya axis, and then you have a linear relationship and you get your friction angle kat sini. So at the end of the day kita boleh transfer that relationship dalam equation ni lah. Shear is equal to C plus sigma tangent phi. So C tu adalah yang memotong paksi Y ni, which is given by C value. Dan untuk sigma tangent phi ni you boleh formulate balik daripada
linear relationship tu lah. So all of this is the detail untuk represent everything. Okay, what is tau? Okay, yang ni kita panggil dia sebagai tau. And sigma ni kita panggil dia sebagai normal stress. C adalah cohesion value and V adalah soil angle lah. Okay, itu pengenalan lah yang sepatutnya you tengok semalam. And then of course detail tu you tengok balik video yang saya send tu. Kita buat ilustrasi jugalah, saya cuba buat model-model yang boleh menyebabkan kita lebih faham lah instead of tengok slide ni. Okay, hari ni inilah yang saya nak terangkan adalah pasal shear board test. So untuk shear board test ni mungkin sekejap je saya terangkan pasal shear board test, kemudian kita akan bagi data untuk you calculate, dan selepas you calculate kita akan produce graph lah, kita akan produce graph sama-sama. Okay, saya akan expect lah dari some of you akan lukis graph ni dan tunjukkan dekat kita gambar yang you dah lukis. Okay, untuk shear board test, okay, ini adalah sebenarnya testing yang paling simple sekali kita buat kat Makmal. Okay, macam saya tunjuk yang ni kan, ini adalah sampel soil dalam bentuk bulatan ni. Of course shear board testing ni sama ada you boleh jadikan you punya soil sample tu bulat macam ni. Of course kita kena tahu diameter dia, berapa thickness dia, and then kita letak kat machine, kita buat testing shear box. Ataupun boleh jadi juga you punya sampel tu petak macam ni Yang ni besar lah, kalau kat Makmal dia ada size tertentu, just the matter of illustration untuk you bayangkan jenis sampel yang kita akan masukkan dalam shear board test. Okay, let's say saya gunakan benda ni kan sebagai illustration untuk shear board test. Okay, apa yang akan berlaku ialah, okay, ni adalah soil sample, kita akan letakkan dalam machine tersebut, and then apa yang you akan buat adalah you akan letakkan load ke atas ni kita akan tekan. Okay, and then load testing ni kita akan buat sebanyak 3 kali. Okay, untuk setiap loading kita akan letak load yang berbeza. Contohlah kita buat ni untuk sampel yang pertama, kita decide nak letak load ni, yang ni kita panggil sebagai normal force, and then kita kata untuk testing ni kita nak letak 10 kg. So yang akan tekan soil ni adalah 10 kg. Okay, pada masa sama setting untuk shear board test ni, kita akan ada force juga yang akan tolak ke tepi So kita akan ada 2 daya lah. First kita sebut sebagai normal force, which is bila dalam calculation kita akan convert kepada normal stress, and then pada masa yang sama kita akan tekan ke tepi, yang ni kita panggil dia sebagai shear force, and then untuk calculation kita akan calculate sebagai shear force, kita akan convert ke shear stress, dia akan tolak dari tepi. So whatever it is, yang akan konsisten ialah value normal force ni kan, sebab kita dah decide untuk 10 kilo. And then kita akan buat testing, tekan soil ni pada masa yang sama ada daya yang tolak tepi ni sehinggalah dia fail. Dan dia fail tu dari segi ricehan. Okay, macam mana kita nak tahu dia fail? Katalah kita punya sampel ni saya just buat ilustrasi exaggerate sikit. And then you ada force kat atas, and then you ada shear force kat tepi. Force kat atas ni akan maintain, tapi tepi ni akan lama makin tolak, lama-lama dia akan ada selisih macam ni. Bila selisih macam ni, dia dah terlepas daripada dia punya bentuk asal. Okay, itu yang kita panggil dia sebagai shear failure. So bila dah ada bergerakkan ni, ada deformation, kita tahu at this point this sample has been failed. So itu yang kita akan buat dekat Makmal first kita akan letak first testing, kita letak 10 kilo. Dah fail, kita ambil sampel lain pula. And then now kita letak pula untuk 20 kilo punya normal force. And then sama juga kita akan letak shear force kat sini sampai dia fail. So kita dapat data. So and then next kita ambil pula sampel yang ketiga. Semua ni sampel yang baru sebab yang sampel yang 10 kilo dengan 20 kilo tu dah fail. So this one adalah sampel yang ketiga. You tekan pula 30 kilogram. And then pada masa yang sama akan ada shear force juga yang tolak kat tepi sehingga dah dia fail. And then kita akan ambil data. Okay, itu simple illustration lah yang saya boleh tunjuk dekat depan ni dekat
dekat meja saya ni dengan alat yang ada. Tapi kalau dalam slide ni you boleh nampak this is the setting. Soil tu duduk dalam container ni. And N ni yang saya sebut tadi, that will be normal force. 10 kilo ke, 20 kilo ke, 30 kilo ke. And then setting machine ni dia akan ada satu alat juga yang S ni, dia boleh bagi shear force dan dia akan tolak sehinggalah you punya soil fail dari segi shear failure. Sebab memang kita nak recehkan dia lah. Okay, this soil sample setting, kalau gambar kita tengok gambar, Kak Makmal complicated lah sikit kan sebabnya kita nak record semua pergerakan menggunakan dial gauge. And then machine ni pun complicated, bukan sebab dia complicated, sebab bila nak forcekan, nak letak shear force tu, kita kena ada mechanical punya machine yang boleh bagi shear force punya, shearing punya force lah. Okay, semua yang gambar kat sini, ni adalah apparatus yang perlu ada. Okay, soil sample tu you akan mold masuk dalam ni. And then you akan transfer ke mold besi ni. Macam mana nak transfer, you akan guna benda ni lah. Okay, you tolak je benda ni masuk dalam, soil akan masuk dalam ni. Okay, the whole arrangement ni, kita akan letak masuk dalam mesin ni. Okay, sebelum masuk dalam mesin, of course kita kena letak ni sebagai dia punya alas. Ni atas, and then alas kat bawah. And then besi ni pun alas sekali lagi ke atas. And then top ni adalah untuk kita transferkan load lah. So yang ni top ni kat sini. Okay, this will be the top. Okay, you akan nampak yang jarum ni dia akan transfer load ke sini and then transfer load terus ke you punya sample. Macam mana benda ni akan di-attach dekat sini sebab ini adalah loading yang kita akan kenakan ke atas soil lah, yang 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo yang saya terangkan tadi. Ya, ni the whole setting untuk you punya shear board test. Okay, you punya sampel kecil je kat sini kan. Tapi dia punya setting ni agak besar lah. Kak Makmal pun dia quite makan space juga. Okay, kat sini you letak loading yang 10 kilo, 20 kilo ataupun 30 kilo lah. Boleh jadi you letak 50 kilo based on your design. So bila kita letak load kat sini, dia akan tekan, okay, load ni akan tekan ke bawah tapi sebab dia bersambung macam ni kan, so dia akan jadi tekan kat sini lah. So kat sini lah you akan dapat normal force. Okay, yang ni yang saya lukis-lukis contoh-contoh ini adalah a very modern equipment. Before we have all automation and electronic component, okay, this is the traditional shear board testing that we can also do in the laboratory setting. Okay, yang saya tunjukkan ni, mold ni macam saya tunjuk saya punya sampel, dia dalam bulatan. So dia akan buat shearing untuk dapatkan nilai shear tapi shape dia adalah circular area. But dalam kita yang makmal, kita punya testing machine ni dia dalam ni, dalam bukan bulat dia petak. Macam ni macam gambar awal yang kita tunjuk ni, dia petak macam tu. Itulah sampel dia all, sampel dia segi 4. Okay, this is the figure that you can see in the lab session. Ini adalah 2 dimensi. Kalau kita potong keratan rentas, inilah you punya gambar. Biasanya soalan dia akan tanya untuk you explain what is shear board test kan. Of course dia akan bermula daripada you boleh lukis lah simple lukisan macam ni. Okay, yang paling penting adalah you ada soil sample and then pada masa yang sama you tahu you kena letakkan normal stress kat situ. And then pada masa yang sama you akan ada shear loading kat situ. Okay, bila kita belajar fizik, kita tahu whatever action dia akan ada counter action. So kalau you letak normal load kat situ, okay, soil ni sendiri akan resist dia punya normal load tu.
Okay, that resist tu lah yang kita panggil dia sebagai soil shear strength. Sekejap. Okay, so ada normal load, soil ni sendiri akan resist that normal load. Okay, ada shear load, soil tu pun akan ada shearing resistance kepada shear load. Macam mana kita nak tahu soil ni dah fail? Bila ada deformation lah, bila ada pergerakan ke atas you punya soil, and then ketara deformation ni you akan memang nampak lah ada satah shear kat situ. Okay, you boleh baca semua description step by step macam mana nak buat shear board test, masukkan tanah, and then you kena ada you kena ada alas ni untuk membolehkan kalau ada air dia keluarlah masa testing tu berlaku. And then this is the setting, macam mana kita sebelum buat shearing kita kena remove yang ni adalah macam kunci lah kalau you tak remove benda ni dia tak akan boleh ada shear loading, sebab shear loading nak kena tekan kat tepi macam tu kan. So you remove dia punya lock ni, and then baru kita bagi instruction dekat mesin untuk bagi shear force, barulah dia akan tolak you punya sample. So bila kita letak mesin and then kita start mesin tu, dia akan tolak dalam shearing dalam 0.1 inci per minit. Okay, sangat slow lah dia punya tolakan ke tepi tu, but that is the movement yang kita expect lah masa kita buat shear board test. Okay, yang saya terangkan tadi 3 spesimen kan, tapi dalam prosedur dia minta you all untuk buat 4 ke hingga 5 spesimen, sebab at the end of the day kita nak plot this graph. Okay, kalau ada 3 spesimen dia mungkin ni je data you all, tapi kalau ada 5 spesimen kita mungkin dapat plot yang lebih baik lah. Okay, whatever it is in terms of practicality, okay, when you are in semester 4, it will depends on the time that you have during the lab session and how fast that you can replicate all of the specimen for you to do the shear board testing. Alright. Okay. Okay, right now kita akan terus buat calculation sikit lah untuk kita faham shear box ni. Daripada testing shear box, apa yang you dapat. Okay, somebody boleh prepare lah dengan calculator. Okay, yang ni adalah apa yang you dapat masa dalam makmal nanti. Siap testing, kita akan apply normal force dan pada masa yang sama kita akan apply shear force. Okay, saya ulang balik normal adalah direct macam ni kita letak ke atas you punya sampel secara vertical. Okay, ulang balik, normal force adalah vertical punya force. And then pada masa yang sama kita akan apply shear. Okay, shear adalah horizontal force lah. Okay, dalam makmal yang kita letakkan normal force tu, dia dalam force dalam unit kilonewton. Okay, tapi when we calculate, kita akan calculate dalam unit stress lah. Which is every loading yang you dapat dalam bentuk kilonewton, you kena bahagikan dengan area soil sample. Okay, sebab tu penting saya emphasize dalam bentuk apakah bentuk test, apakah bentuk soil yang you gunakan untuk testing kan. Contoh kalau bulat, you kena tahulah what is the area of this circular soil sample. Okay, if you are using box punya shape ataupun rectangular punya shape, dia bukan rectangular, dia mesti square punya shape. Okay, you must know what is the area of square. Okay, and then this is the sample yang data-data yang you akan dapat lah. Okay, data yang pertama ni adalah data dia, and then daripada data ni you akan plot shear stress versus horizontal displacement.
And then kita akan dapatkan maklumat yang penting berdasarkan data ni. Ni adalah yang ketiga. Selepas daripada analisis yang kedua, you akan dapat analisa yang ketiga, which is shear stress versus dengan normal stress, shear stress versus dengan normal stress. Okay, dapat garisan ni, okay, barulah kita dapat nilai shear strength parameter which is phi dan juga C. Okay, itu kita punya target. But before that, I think it is better off for me to show you one by one. Okay, just imagine right now you are in the lab. You dalam group tengah buat testing dan ini adalah testing untuk spesimen yang pertama. Spesimen yang pertama katakan you letak untuk 10 kilogram and then you buat testing sehinggalah soal ni fail. So bila fail, kita akan recordkan data untuk testing ni lah. Okay, what we know that yang tadi saya terangkan untuk testing yang pertama, kita dah tahu dah kita maintain normal force ataupun loading vertical tu pada 10 kilo. So for the whole eksperimen ni, normal force dia adalah 10 kilo. And then you tekan kat dia adalah shear force. Dan masa kita buat shearing ni, kita tolak soil ke tepi, kita tolak you punya soil sample dalam shearing punya motion, kita akan recordkan horizontal dial reading. Okay, maksudnya setiap pergerakan, berlakunya pergerakan secara horizontal kita akan recordkan lah. Okay, katalah dia berubah sebanyak 10 inci, kita akan recordkan berapakah nilai horizontal displacement. And then kita akan tengok dekat mesin tu kan berapa dia punya load die reading. Dan dari situ kita akan dapat nilai horizontal shear force. Kemudian daripada horizontal shear force tu kita akan convert kepada shear stress. Okay, beza bila you tekan, you punya sampel ni adalah force dalam unit kilonewton. Okay, bila kita kira, kita akan kira dalam unit shear stress. Ini adalah dalam unit kilonewton per m squared. So nilai force, okay, macam mana nak dapat shear ni? Shear adalah force bahagikan dengan area lah. Okay, that is what we need. But from this one, okay, data ni adalah data untuk 10 kilogram normal force yang dikenakan. And then bila you plot, okay, you akan dapat data lebih kurang macam ni lah. Okay, ini adalah nilai shear. Ni adalah nilai displacement. Displacement ialah perubahan bentuk. Bila you tekan ke tepi, of course dia akan berlaku ricihan sehinggalah dia fail. Okay, yang penting untuk kita adalah untuk tahu maximum value of this shear force. Okay, kat sini yang perlu kita tahu kat sini berapakah maximum value kat situ. Okay, that will be your shear 1. So data nanti you boleh buat untuk normal stress 1, dia akan bagi data shear 1. Okay, sama juga proses yang kedua dah soal you fail, kita akan tukar sampel. So right now kita akan guna 20 kg punya normal force kat sini. Okay, instead of 10 kg, kita dah naikkan kepada 20 kg. Okay, you akan dapat data record, proses record tu benda yang sama. And then afterwards, of course, this is the expectation, you akan dapat graph untuk testing yang kedua. Okay, this one adalah data untuk shear kedua. Okay, respon kepada normal stress yang kedua lah, which is yang 10 kilo, 20 kilo tadi, kita akan convert ke stress yang kedua. Okay, sama juga untuk yang sampel yang ketiga, you letak pula normal stress 30 kg, the same thing, and then you akan dapat graph yang ketiga lah. Of course kat sini kita nak tahu peak dia dan kita nak dapat shear yang ketiga. Okay, 3 testing, ada 3 data. Okay, and then of course benda yang you buat sama kan, untuk 10 kilo pun you buat testing yang sama, 20 kilo pun you buat testing yang sama, untuk 30 kilo pun you buat testing yang sama. At the end kita akan dapat graph
Macam ni yang kita boleh combine kan. So kalau you tengok dalam graf ni adalah graf untuk testing yang pertama 10 kilo. Okay, kita tengok bila 10 kilo shear dia dekat sini. Nilai shear. Okay, which is paling rendah antara 3 testing ni. And then you letak pula graf untuk 20 kilo. Okay, and then you get your shear yang kedua. And then you letak pula graf yang spesimen yang ketiga, which is masa tu dia dah letak untuk normal stress dia 30 kilo. And then this is the value for shear number 3. So conclusion kat sini bila kita dah buat graf ni, kita tahu dengan pertambahan normal force ataupun normal stress, nilai shear dia bertambah. Kalau kita letak pula spesimen yang keempat, katakan 40 kilo kita pun boleh buat prediction untuk 40 kilo nanti. What will be the expectation untuk graf yang you akan dapat? Of course, kita akan tahulah, kita prediction dia akan lebih naik ke atas ni. That one which shear number 4. Katalah you ada normal force number 5 and then you letak 50 kg pula. So kita dah boleh predict apa akan berlaku kepada you punya shear stress versus horizontal displacement ni. But anyway, kita ada 3 data je and then daripada 3 data melalui example ni, sebelum kita lukis graf yang sepatutnya, you boleh buat summary ke atas 3 data tadi. You buat table mungkin tak ada dalam slide, tapi kita boleh tengok this is a process. Selepas you dapat this data, kita pergi ke table ni. This one is normal force. And then kat sini adalah shear force value. Normal force, normal stress yang pertama, you akan dapat value shear stress yang pertama. And then normal force yang kedua, you akan dapat shear force yang kedua. And then normal force yang ketiga, you akan dapat shear force yang ketiga lah. With this, kita akan plotkan graf daripada table. Ada satu lagi graf yang you kena buat, which is this is your shear versus dengan normal stress. Berdasarkan table ni, kita tahu nanti this is the data yang akan plot. Which is saya tak tahu which position yang akan letak untuk dot tu But anyway, with the data yang kita expect daripada testing tu, that will be the dot yang you akan dapat. And then daripada matematik you belajar, matematik moden ke, ADMAT ke, daripada 3 titik ni kita kena dapatkan best fit linear relationship tu lah. You ada prinsip dalam matematik kan, macam mana nak lukis garisan ni. So you use that mathematic prinsip untuk dapatkan linear relationship yang ini. And selepas you lukis graf ni, barulah kita dapat shear strength parameter. Which is you kena buat angle ni, that will be give your friction angle value. Dan you kena dapat juga pintasan part CY, that will be your C value. Sampai you dapat graf ni, barulah selesai cara nak cari dia punya shear strength parameter, which is conclude by phi dan juga C lah. Untuk testing yang saya tunjukkan penerangan ni semua sekali adalah untuk first adalah penerangan introduction pasal shear strength, kemudian kita dah masuk terus ke shear board test. Daripada graf-graf ni yang saya tunjukkan ni semua adalah analisis untuk shear board test lah. So right now, katalah kita skip yang lab session tu, of course sebab you semua berada kat rumah, but insyaAllah next year semester 4 kita memang ada satu subjek untuk masuk makmal, belajar benda-benda ni dan buat sendirilah dekat makmal benda-benda ni. And let's say you get the data yang ni dah kita simplified. Kita cuba buat satu-satu lah.
Okay, kita tengok dulu test number 1. Okay, ada calculator semua? Okay, kita baca dulu example number 1. Okay, that is the direct shear test were performed on a dry sandy soil. The size of the specimen was 50 mm times 50 mm times 20 mm. Test result were given in the table. So bila dia bagi size ni, automatic kita dah tahulah size ni adalah size peta dia bukan size bulat. So kalau nak lukis, you boleh lukis dulu untuk memberi gambaran lebih jelas. So this will be your sample. Okay, this is 50 mm. Okay, this one is also 50 mm. 20 mm tu dia punya thickness thickness dalam 20 mm. So right now kita nanti nak cari nilai dalam kilonewton per m squared. So sekarang ni unit yang dibagi adalah mm. So nanti area yang you nak cari adalah dalam unit m squared lah, bukan mm. Area adalah untuk segi empat adalah apa, sisi darab sisi kan. 50 mm tukar kepada meter, dia akan jadi 10 kuasa negatif 3 darabkan dengan 50 dan 10 kuasa negatif 3. That will be the area. Okay, kita kena declare dululah apakah nilai area, sebabnya whatever force yang you dapat, macam saya sebut tadi, kena convert kepada stress value. Okay, daripada force tukar kepada stress, force bahagikan dengan area. Sama juga dengan you punya shear force, kena tukar kepada shear stress. So every value untuk shear force kita akan bahagikan dengan area lah. Okay, kita cuba calculate dulu untuk test number 1. Okay, for normal force, you dapat data 90 Newton. And then you kena convert ke normal stress. So how you calculate that one? Okay, normal force tukarkan kepada normal stress. Force bahagikan dengan area. Okay, right now force you pun dalam unit Newton kan. So that Newton 90 convert ke kilonewton, you kena darabkan dengan 10 kuasa negatif 3. And then area adalah 50 darab 50. Tapi this one adalah dalam unit mm. So you need to convert to m squared. So dia akan bahagikan dengan 10 kuasa negatif 6 lah. Okay, try to find that value first. Okay, somebody with answer boleh bagi tahu Madam. 36. Okay, kita tengok jawapan. Okay, betul That one is 36. Terima kasih yang bagi jawapan. How about shear force? Shear force pun sama kita kena guna shear force adalah force bahagikan dengan area. So untuk data yang ni saya bagi contoh dulu kat sini. 54 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 50 darab 50 kali 10 kuasa 6. Okay, any answer?
21. Betul ke ni? 21.6. Sekejap, saya pun nak tekan kalkulator 54. Dapat sama Mina. Sama So, Sama-sama. okay. Okay, terima kasih. Okay, kalau tengok example ni, saya cerita tadi kita buat 3 kali eksperimen kan, tapi dalam example ni dia buat 4 kali sebab dia nak dapatkan garisan yang lebih baik lah. Okay, so untuk test number 2, dia bagi normal force dia 135, you guna proses yang sama, guna equation yang sama, and then you get the value for normal stress. Shear force dia dapat data, and then dia calculate untuk dapatkan shear stress value. And then for normal force yang ketiga pun proses yang sama. Okay, that will be the data. The same for shear stress. Dan the last specimen adalah test number 4. And then that is the thing that you get. Okay, untuk senang faham benda ni ini of course you buat data tu dekat dalam slide tu dia tunjuk step by step lah. Nanti bila you nak lukis graph, it's better kita keluarkan maklumat yang penting. Contohnya untuk normal stress dan juga shear stress, you ada 36, you punya shear stress adalah 21.6, and then you ada normal stress 54, you punya shear adalah 32.9, and then untuk normal 126, you punya shear adalah 75.8, and the last will be 180 ke 108.2. Okay, inilah maklumat yang paling penting sebelum kita lukis graf. Okay, now keluarkan kertas graf. Apa yang kita buat pelan-pelan. Seperti saya nak tunjuklah, saya nak tengoklah you punya gambar. Okay, keluarkan kertas graf. Data ni kita nak. Data stress dengan shear ni kita nak. Inilah data yang kita plot. Okay, sebelum kita lukis, saya bagi direction dulu. How to draw. Okay, dalam kertas graf, paksi Y dengan paksi X, dia mesti nilai yang sama. Okay, dia punya skala-skala yang sama. Okay, you have. Okay, inilah shear punya axis. Dan ini adalah normal stress punya axis. So kalau you punya 1 cm bersamaan dengan 10 kN stress, so kita akan maintain the same scale dengan paksi Y lah. Ya, ini adalah first kali lah determination of your axis, paksi X dan paksi Y mesti mempunyai skala yang sama. Dan selepas you lukis skala ni, tadi maklumat yang kita dah buat summary ni, okay, this maklumat ni, ni yang kita pindahkan ke kertas graf lah. Okay, dalam masa 10 ke 15 minit ni kita buatlah graf. Okay, kita punya target adalah nak dapat relationship linear tu. Okay, this linear relationship. Dan selepas you dapat garisan ni, gunakan jangka sudut untuk dapatkan you punya phi value dan dapatkan juga pintasan Y untuk dapatkan nilai C value lah. Okay, kita buat ni dulu
Okay, kalau boleh kertas graf ni you buat horizontal lah. Rather than landscape daripada portrait, you lukis secara landscape. Okay, siapa yang dah siap boleh post dekat WhatsApp and then kita tengok. Dapat 2-3 orang okey lah
Okay, dah ada kawan kita yang bagi gambar. Tak apa sekejap saya pun tengah berusaha nak buat ni. Okay, siapa bagi ni? Sekejap. Afiq Haris. Ya, Afiq Haris dia boleh garis semua titik tu Tapi macam saya tak dapat. Okay, bila you dah dapat titik-titik tu, you kena guna prinsip matematik yang macam untuk dapatkan best garisan. Macam mana prinsip matematik saya pun dah tak ingat lah. So that is the prinsip yang you kena buat lah. You kena follow that one. Sebab kalau you tak follow yang matematik prinsip ni, okay, maybe you akan dapat jawapan yang beza-beza lah. Macam mana garisan tu kena, kalau ada dua titik sebelah kanan, dia mesti ada dua titik juga sebelah kiri kan. Tu yang saya ingat lah pasal matematik, macam mana nak dapatkan best fit curve ataupun best fit linear relationship. Okay, tak apa saya akan kongsi jawapan saya juga. Okay, Amira pun dah dapat. Saya tengok Amira punya pula. Okay, yang chapter 3 ni dia punya tips ialah memang kena buat lah kan. Kalau tidak, kalau kita tak pernah guna alat ni, and then kita tak pernah cuba lukis, of course nanti bila test kita akan menggelabah lah kat sini kan. Hafizah pun dah bagi kat saya. Okay, boleh guna jangka sudut untuk dapatkan nilai friction. Okay, Amira dah cari dia punya sudut. Okay, saya kongsikan saya punya gambar dulu. And then kita boleh akhirkan kelas ni lah. Kalau kat kelas saya boleh tengok seorang-seorang kan, dan kalau kita buat salah ke apa kita boleh discuss. Right. Okay, so kita ada 4 sampel lah, termasuk saya punya, Afiq punya sampel. Okay, Afiq dapat 31 degree. Hafizah. Okay, Hafizah tak cari lagi sudut, dia cari. And then Amira Syafiqah dah cari sudut. And then you ada value dekat C.
Nilai dia 2 kilonewton per m squared. Okay, and then saya pun dah bagi saya punya sampel. So at least kita ada 4 sampel kat sini lah. Okay, untuk ending lecture ni dan juga ni kiranya bahagian pertama lah untuk kita faham tentang shear strength. So bila dalam exam nanti, of course kita dah dapat semua jawapan tu daripada graph, but it is very encouraged. I will encourage all of you and untuk conclude you punya jawapan, you boleh bagi conclusion lah, shear strength parameter from graph. Phi is equal to 30 degree and then C is equal 0 kilonewton per meter squared. Contoh ini ending bila kita buat jawapan lah. Okay, saya rasa sampai sini saja untuk kita punya lecture hari ni. Hopefully nanti saya akan hantar satu soalan berkaitan dengan shear box testing. Kalau ada soalan boleh tanya sama ada kat WhatsApp ataupun WhatsApp lah. So kita habis lecture kat sini boleh ya? Okay, can we end the lecture? Boleh. Boleh madam, boleh. Apa-apa hal Roger kat WhatsApp kalau tak faham. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you madam. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you.